المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الدنيا جيفة قذرة. Dunia bagaikan bangkai yang menjijikkan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat, terjemahan daripada tajuk asalnya Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi waddin, dikarang oleh Al-Allamah Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat satu tajuk berkaitan dengan dunia, dan pengarang sedang membentangkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berkaitan tentang hinanya dunia ini. Dunia yang mana yang saya dah sebut sebelum ni lah berkali-kali, dunia yang tidak memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati. Adapun dunia yang memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati, yang tu walaupun buat di dunia, dia tak panggil dunia, dia panggil akhirat. Yang ni dunia yang semata-mata dunia, habis setakat mati, bahkan tak menguntungkan pun selepas daripada kita mati. Dunia ni lah yang ulama tasawuf suruh kita tinggal. Bukan suruh tinggal keseluruhan dunia, tidak, tapi dunia yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan selepas daripada kita mati. Dunia tu kita kena tinggal, cabut buanglah daripada hati kita. Walaupun kita seronok dengan dunia tu, walaupun kita sedap dengan dunia tu, tapi bila kita dah tahu bahayanya dunia tersebut, maka perlu kita jauhi, kita tinggal. Macam kalau tuan-tuan baca kitab Penawar Bagi Hati, dalam kitab Penawar tu ada satu kisah berkenaan dengan dunia ni, yang mana dunia ni digambarkan ketika Nabi Mi'raj. Nabi bertemu dengan seorang perempuan tua. Jadi perempuan tua itulah gambaran dunia. Tua tapi berhias. Kita panggil apa orang tua yang berhias ni. Patutnya orang muda je berhias cantik ni kan. Tapi ni orang tua tapi berhias juga. Pakai baju seksi-seksi, di muka pun ada lagi warna-warni solekan tu. Jadi bila Nabi tanya Jibril, itulah dunia. Dah lah tua bongkok dah pun dunia tu. Tapi ringkasnya bila ditanya, maka dia kata, aku ni kahwin ramai dah. Seorang demi seorang lelaki yang aku kahwin, akhirnya lelaki yang dikahwini itu mati. Seorang kahwin dengan dia, mati. Yang kedua, mari ambil pula jadi bini, mati. Kalaulah perempuan tu perempuan sebenar lah, realiti ada dalam masyarakat kita,
Rasanya setakat 2 kot lelaki yang sanggup masuk meminang dan kahwin dengan dia. Yang ketiga tak berani dah rasanya. Kita mikir ada ilmu amal apa perempuan ni. Semua suami dia mati. Mati pula kalau tragis pula. Yang pertama mati ngeri, yang kedua pun mati ngeri, yang ketiga mati ngeri, yang keempat tak berani dah nak masuk walau muda lawa. Ini kan pula tua cuma make up lawa, tapi dia kata ramai dah yang mati. Itulah gambaran. Kalau kita tahu begitulah dunia ni yang tak bermanfaat pada kita, bahkan memudaratkan kita. Tak adaklah kita bersibuk dengan dunia sampai kita tinggal tanggungjawab kita untuk jadi hamba pada Allah Ta'ala. Apatah lagi sampai melanggar perintah Allah Ta'ala. Tu rugi sia-sia sungguh hidup atas dunia. Sebab tu Nabi buat gambaran ad-dunya jifah qadirah. Dunia ni Nabi kata bagaikan bangkai yang menjijikkan. Orang mengaji bahasa Arab dipanggil ni tashbih. Ayat perumpamaan. Perumpamaan tu pula ada banyak jenis. Orang mengaji bahasa Arab, tashbih ni ada banyak jenis. Salah satu daripada jenis perumpamaan tashbih ni dipanggil tashbih baligh. Ni tashbih baligh ni. Tashbih baligh ni dia tak ada perkataan yang membawa makna seperti ataupun seumpama, tak ada. Patutnya tashbih ni dia kena ada 4 rukun. Dia kena ada musyabbah. Ngaji balaghah sikit malam ni. Dia kena ada musyabbah bih. Dia kena ada adatut tashbih. Dia kena ada wajhus syabah. Daripada 4 tu 2 rukun utama. Musyabbah dengan musyabbah bih. Tak ada salah satu yang ni tak nama tashbih. Dia berubah jadi isti'arah. Tu istilah-istilah dia. Nak boleh kau faham perkataan Nabi sebut ataupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi, bila mana Allah Ta'ala ataupun Nabi bercakap dalam hadis, Allah Ta'ala bercakap dalam Quran, tanpa dia sebut perkataan ataupun kalimah yang membawa makna seperti ataupun seumpama. Kita kalau nak buat tasbih, kena ada lah. Zaid ni serupa dengan singa, garang dia. Ataupun kita sebut Zaid ni garang macam singa. Itu cukup tu rukun tu. Zaid tu dia panggil objek yang kita nak umpamakan. Singa itulah objek yang kita umpamakan Zaid tu. Dipanggil musyabbah bih. Lepas tu macam serupa tu dipanggil adatut tashbih. Serupa mana Zaid dengan singa ni? Serupa di garang dia. Bukan serupa di berjalan kaki pak. Bukan serupa dia Zaid ada bulu juga di leher macam singa ada bulu di leher. Tak, dia tak semestinya serupa sebiji. Serupa di satu sifat kita boleh dah buat perumpamaan. Tu yang orang duk kata mu ni serupa lembu. Serupa ada ekor, tak ada ekor. Bukan nak beritahu mu ada ekor berjalan kaki pak makan rumput, tidak. Tu tak faham banyak tu dalam ngaji. Bila orang sebut mu ni serupa dengan lembu, kita kena faham apa sifat yang ada di lembu ada di aku. Kena faham gitu. Jangan marah pada orang yang tasbih kita tu. Tengok diri kita. Sebab apa siapa orang tasbih kita umpamakan kita dengan benda-benda tersebut. Jadi bila mana tak disebut dalam ayat tersebut perkataan yang membawa makna umpama, seperti, macam dan sebagainya lah. Satu lagi, tak ada noktah yang menghimpunkan di antara objek yang kita nak umpamakan dengan objek perumpamaan tu. Tak ada. Serupa dengan apa ni? Dunia ni serupa dengan apa? Dari segi mana ni? Dunia dan bangkai ni.
Dari segi mana tak disebut? Bila tak disebut tu dah dipanggil tasbih baligh. Tasbih baligh ni tasbih yang apa? Yang boleh kita katakan Allah Ta'ala nak beritahu keterlampauan sesuatu yang ditasbih tu. Ada lebih dahsyat lagi daripada tu. Dipanggil tasbih makhluk. Mu ni lembu. Okey lagi. Jangan siapa orang kata lembu serupa dengan mu. Yang tu dahsyat benar tu. Maknanya kita lebih dahsyat daripada lembu lagi ya. Kalau lembu serupa dengan mu. Tu ingat dalam percakapan. Tuan-tuan jangan buat gitu kepada anak cucu. Ni cerita bab ilmu balaghah ya. Tu bahasa-bahasa yang ada. Dalam Quran ada gitu. Dalam hadis ada perkataan-perkataan macam tu. Kita baca Quran nampak sedap belaka. Dalam tu macam-macam lengguk percakapan Allah Ta'ala tu. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi tak kata ad-dunya kal jifah. Nabi tak kata. Dunia ni umpama seperti. Cuma dia terjemah je bagaikan. Tak ada perkataan bagaikan dalam tu. Nabi direct sebut dunia ni bangkai. Seolah-olah sebiji. Dunia ni bangkai, bangkai tu di dunia. Bila sebut bangkai ni, ada ke orang yang nak duduk dekat dengan bangkai? Bau dia daripada jauh pun kuat dah. Apatah lagi kalau bangkai tu bangkai manusia, lagilah dahsyat bau dia. Bangkai haiwan pun tak sanggup dah kita nak duduk dekat dengan dia. Apatah lagi nak ambil pegang dengan tangan kita. Kotor, najis. Terpaksa ambil pakai sarung tangan. Sebab apa? Duk ada depan rumah kita. Terpaksa ambil. Itulah gambaran dunia. Dunia mana ni? Dunia yang memudaratkan kita di dunia dan selepas mati. Dunia tu. Gambaran dia serupa dengan bangkai. Adapun dunia yang memberi manfaat, ambil banyak pun tak apa. Harta kalau memberi manfaat pada kita, ambil banyak tak apa. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis, aku suka melihat kesan daripada nikmat yang aku bagi. Tu duk baca di Masjid Batu Enam tu. Hadis bab cinta. 40 hadis berkenaan dengan cinta. Nabi sebut bab cinta ya. Tu Allah Ta'ala Nabi sebut tu. Innallaha yuhibbu an yura athara ni'matihi ala abdih. Atau kama qala. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala suka melihat nikmat yang dia beri ada di hamba dia. Nikmat apa Allah Ta'ala bagi pada kita? Nikmat kaya. Allah Ta'ala suka tengok kekayaan ada di kita. Tapi tengok tu dengan tujuan apa? Ulama syarah. Tujuan dia kita perzahirkan kita ni orang kaya. Tujuan dia biar orang pakat tahu kita ni orang kaya. Bukan nak bangga, tidak. Tapi senang orang nak tumpu bila orang ada susah. Itu tujuan dia. Kalau nak bangga, tak jadi akhirat lah, jadi dunia. Dunia semata-mata dunia. Kita menzahirkan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita. Dengan kekayaan pinjaman tu kita berbangga. Tu orang panggil tak sedar diri. Duduk dalam rumah, bayar pun tak habis lagi. Duk bangga dah. Rumah kita ni. Rumah kita apa? Baru bulan pertama bayar. Berapa tahun lagi nak habis bayaran rumah tu? Naik kereta. Padahal baru bulan pertama bayar. 9 tahun lagi berbaki tu. Duk berasa kaya dah dengan kereta tu. Berbangga dah. Orang nak selit pun tak bagi. Aku BM ni mu kancil je. Kancil duk belakang-belakang sudahlah. Mu tekan minyak rapak pun dia tak pergi laju. Aku sekali tekan hujung dah sapa. Contoh tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan buat BMW terasa. Contoh nak bagi faham. Kalau begitu kekayaan yang ada di kita, kita bangga begitu, tu jadi dunia. Dia nak zahirkan dunia tapi untuk akhirat. Biar orang tahu kita naik kereta besar, orang kaya ni, tapi zaman kita ni payah. Kadang-kadang tak kaya pun, belagak kaya. Ada kan jenis zaman kita gitu. Padahal poket, tak ada scaping, orang tengah panggil. Tak ada scaping pun. Tapi dia punya apa? Dia punya purse dia bawa. Oh, brand apa tuan-tuan?
Tuan-tuan tak nak sebut, saya tanya. Brand macam-macam lah kan, yang harga-harga mahal tu. Korang kedai orang tak pakai dah sekarang ni. Budak sekarang ni tak pakai korang kedai. Itu zaman 70-an ya, tuan-tuan sebaya dengan saya. Ada pun yang 2000 tak pakai korang kedai, dia ada nama canggih lagi. Saya pun tak tahu nak sebut. Cuma nak beritahunya, sling bag kau dipanggil. Oh, sling bag mahal. Dompet mahal, kasut mahal, tapi duit tak ada sekepeng. Banding dengan pocik yang naik motor kapcai 70, 50 tapi duit banyak. Cuma nak sebutnya ialah kekayaan kalau kita guna pandai dia jadi akhirat. Kita zahirkan kekayaan kita. Kita betul-betul orang kaya, zahirkan kekayaan kita. Kalau tak kaya, zahir kaya, dia jadi orang yang bermuka-muka pula. Ni betul-betul kaya dan menzahirkan kekayaan tersebut. Tujuan dia apa dalam hati kita? Supaya orang tahu kita orang ada. Kalau tak ada 10 riyal, 20 riyal nak beli beras zaman beras mahal ni. Marilah. Kita tolong beli beras. Bahkan di rumah banyak beras contohnya. Yang kita standby dah nak bagi kepada orang-orang yang ada kesuntukan. Kalau kita pakar-pakar orang miskin pun pakai baju biasa, kita orang kaya pun pakai baju biasa. Payahlah orang nak cari. Nak minta tolong dengan siapa kawasan kita ni orang yang ada lebih sikit. Anak kita nak masuk U ni, sutuk sikit duit, nak pakai 1000. Nak cari siapa? Tengok serupa belakang. Rumah pun serupa belakang. Padahal rumah tu sengaja dia duduk duit banyak sangat. Jadi orang tak tahu pula. Sebab tu Allah Ta'ala suka kalau kita ada nikmat, kita zahirkan nikmat, tujuan dia nak guna untuk akhirat pula. Biar boleh beza. Biar boleh beza. Takut nanti duk ngaji tasawuf, tinggal dunia tu. Tak, tasawuf bukan suruh tinggal dunia. Biar boleh jadikan dunia menguntungkan akhirat. Sebab sahabat Nabi ada yang kaya. Dalam Quran berapa ramai yang Allah Ta'ala cerita, antaranya Dzulqarnain. Orang soleh yang kaya disebut Qarnain, itu maknanya dia 2 kurun, 2 tanduk dia. Maknanya timur barat Allah Ta'ala bagi dia milik. Bagi dia perintah, kaya. Tapi jadi akhirat belaka. Nabi-Nabi ada yang kaya-raya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman kaya-raya, tapi adakah mereka ni kekayaan mereka duniawi? Tidak, kekayaan mereka ukhrawi semua. Sebab tu tasawuf yang hakiki tak mengajar pengikut dia supaya meninggalkan dunia, duduk dalam gua, beruzlah, berkhalwah, tak terlibat dengan dunia langsung, tidak. Ambil dunia yang memberi manfaat kepada akhirat kita. Qadar mana yang perlu, tu depan nanti dia akan sebut pada kita. Baik. Cuma sini Nabi sebut dunia jifatun. Kadang-kadang dunia ni boleh jadi sebagai bangkai qadirah yang menjijikkan kita. Ada hadis yang sebut ad-dunya jifah. Lepas tu Nabi kata wa tullabuha, pencari dunia ni kilabuha. Nabi kata pencari dunia yang jijik tu, dia adalah umpama anjing. Tengok Nabi buat perumpamaan. Kasar. Kalau orang faham betul-betul, kasar perumpamaan tu. Orang yang mencari dunia sampai meninggalkan amal. Ramai hari ni orang tak endah dah hukum hakam. Galik dengan dunia. Jumaat tak pergi, semalam sebut dah. Tak percaya tuan-tuan tak ayahlah, tak pergi sembahyang Jumaatnya. Suruh anak perempuan ke, orang rumah ke keluar. Tengok suasana ketika orang sembahyang Jumaat. Ada tak orang lelaki yang tak pergi sembahyang Jumaat? Duduk, tak ada rasa takut apa pun duduk kedai. Ada, ramai. Tu, galik dengan dunia. Mana dunia dia? Member-member dunia tu. Padahal yang duduk depan kita tu kadang-kadang boleh jadi akhirat. Sebut dah. Dalam kitab Penawar dia sebut. Anta ma'aman ahbabta, Nabi kata. Mu akan duduk bersama dengan orang yang kau kasih. Orang yang macam mana? Orang yang Allah Ta'ala kasih pada dia. Mu duduk dengan dia, mu akan dapat kasih Allah Ta'ala. Bila orang tu dikasihi oleh Allah Ta'ala masuk dalam syurga, mu nanti disebabkan kasihmu pada orang yang Allah Ta'ala kasih pada dia, mu akan duduk sekali dengan dia. Orang tu entah jadi akhirat tu. Duduk dengan dia lama pun tak apa. Berjam-jam duduk dengan dia. Duduk dengan dia. Tak ada buat apa pun. Duduk saja. Saya dulu gitu tuan-tuan. Mula-mula bertemu dengan Syekh.
Tanya sahabat-sahabat yang lama, aku kalau duduk dengan Syekh nak buat apa kita tak tahu nak buat dengan orang soleh ni. Duduk dengan orang soleh nak buat macam kita. Nak tanya sebagaimana kita bersembang sama-sama kita. Tak tergamak lah. Tu kata hal dia tu dah mengubah kita dah. Hal diri dia tu boleh mengubah dah kita. Kita duduk dengan dia tu kita mikir dah nak bercakap apa. Nak bercakap benda tak elok, tak berani nak keluar mulut dah. Beza kan kita duduk dengan orang-orang biasa, kita akan keluar je perkataan-perkataan yang tak elok, tajuk-tajuk yang tak elok pun keluar mulut kita. Tu untung duduk dengan orang soleh. Tu saya tanya, nak buat apa yang duduk dengan Syekh? Dia kata, mu tak payah buat tak apa. Tu kata, tak buat tak apa. Sebab apa? Nabi kan suruh kita senyap kalau tak ada benda nak buat. Mu tak ada benda nak buat, senyap sudah. Mu ikut dia. Tapi beza ikut orang soleh dengan ikut orang yang tak soleh. Walaupun kita tak buat dengan dia, kita duduk rohani kita meningkat. Rohani kita, jiwa kita akan tempias daripada rohani dia. Tengok dia duduk dengan mulut duduk berzikir, dengan mulut duduk baca Quran, dengan apa tangan duduk bilang tasbih. Cukup dah untuk kita. Allah, banyaknya dia beramal tak berhenti. Kita kalau tidak duduk dengan dia, galik duduk tengok Facebook. Galik duk tengok cerita-cerita dalam WhatsApp, orang tu cerita, orang ni cerita. Galik duk baca. Galik duk baca, tahu-tahu sejam dah berlalu usia kita. Usia pendek sangat dah, uban penuh dah atas kepala, nyakit banyak dah. Tapi gitu duk berlalu. Sejam demi sejam, sejam demi sejam. Tak sedar. Tapi duduk dengan orang soleh, manfaat. Walaupun kita senyap, dia senyap. Tu yang sahabat antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan. Tuan-tuan baca kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keluar waktu orang tak keluar daripada rumah. Maknanya waktu siang hari, tengah hari panas. Keluar nak pergi ke mana orang tanya Abu Bakar? Aku nak pergi cari Rasulullah. Nak pergi cari Rasulullah. Bila temu dengan Rasulullah, tengok Rasulullah senyum dia. Balik. Tu tujuannya. Keluar daripada rumah sebab nak tengok Nabi. Nabi senyum pada dia balik. Tak ada kata nak tanya apa tak ada. Nak pergi minta apa tak ada. Tapi sebab dengan tengok Nabi, boleh bagi kesan dah pada jiwa. Apatah lagi tengok Nabi senyum, dengan Nabi nasihat. Tu Hanzalah tu. Tuan-tuan baca hadis Hanzalah. Bila Hanzalah kata nafaqah Hanzalah, Hanzalah munafik dah. Hanzalah munafik dah. Sebab apa? Sebab dia kata, aku bila duduk dengan Nabi, Nabi cerita tentang syurga. Ka'annahu ra'ya'ain. Syurga saat Nabi cerita dalam majlis, aku ada sekali dalam tu. Dia kata seolah-olah syurga tu duduk depan mata aku dah. Bila Nabi cerita tentang neraka ni seolah-olah duduk depan mata aku dah. Tu ketika aku duduk dalam majlis Nabi. Tapi bila aku balik, duduk dengan anak bini, duduk dengan dengan urusan hidup aku, dunia aku, perniagaan aku, maka aku terlupa dengan dunia, terlupa dengan syurga, terlupa dengan akhirat. Tu duduk berasa lain, jiwa dia berubah. Duduk dengan Nabi, dengan duduk dengan dunia dia. Kita gitu kan? Duduk dalam majlis ilmu lain, duduk luar lain. Tu jiwa kita. Jiwa sahabat lagi dahsyat dengan Nabi. Sayyidul Murabbin tu kan, Sayyidul Mursyidin. Dia penghulu kepada segala murabbi. Segala orang yang memberi tunjuk ajar kepada manusia, dan sebaik-baik penunjuk ajar Rasulullah. Maka kata Hanzalah, aku munafik dah. Jumpa dengan Abu Bakar, dia kata nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah munafik dah. Abu Bakar pun terkejut dengar perkataan yang keluar dari mulut Hanzalah. Lalu Hanzalah cerita sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Abu Bakar kata, aku pun gitu juga. Tu bijak Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar ni selepas daripada para anbiya dan rasul dia. Selepas daripada Abu Bakar, selepas daripada anbiya dan rasul, manusia yang paling mulia selepas nabi dan rasul dalam sejarah manusia ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana bukti dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran nama dia. Ketika mana kamu dan sahibihi la tahzan tu. Sahib tu. Ulama ittifaq, sepakat ulama tafsir mengatakan sahib, peneman kepada Nabi tu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ittifaq ulama tafsir, setuju belaka sahib situ adalah Abu Bakar. Bila Allah Ta'ala sebut Abu Bakar dalam Quran, maka dia adalah semulia-mulia manusia selepas daripada para anbiya dan rasul.
Tapi Abu Bakar As-Siddiq setinggi tu kedudukan dia, bila dengar Hanzalah cerita, dia kata aku pun serupa juga denganmu, rasa gitu. Tak hidup dengan Nabi, dekat dengan Allah, tak ingin keluar daripada majlis Nabi, maka aku rasa jauh daripada Allah. Tu tengok cara Abu Bakar menarik hati Hanzalah. Kita dak itu, mu ni asyik gitu aku. Biar kita boleh masuk menyelami hati orang. Saya pun tak banyak ibadat juga. Cakap dengan orang tua, kata ustaz, saya ni tua dah tapi amal ibadat tak banyak. Supalah, saya pun tak ada amal ibadat juga. Maknanya kita menyelami. Supa kita dua. Supaya dia tak terasa terlambat sangat. Sebab apa? Kita boleh tarik dia. Ni dok tu lah. Mu tua-tua tak sedar diri. Tak ada apalah. Cakap gitu. Tak marilah kuliah. Tu cara dakwah. Abu Bakar kata, ginilah aku pun serupa juga denganmu. Jom kita pergi jumpa dengan Rasulullah. Kita tanya Rasulullah, apa sebab kita jadi gini? Itu yang Rasulullah kata, sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Biasa dah gitu. Kadang-kadang jiwa kita gini, kadang-kadang jiwa kita macam tu. Sebab apa? Kalau jiwa kamu sentiasa sama sebagaimana mu duduk depan aku, jawab dia, mu tak akan buat adalah urusan lain dunia kamu. Sedangkan dunia kamu tu ada habuan juga untuk akhirat. Nanti mu akan mengabaikanlah anak bini mu. Tak seronoklah duduk dengan anak bini. Sebab apa? Seronok duduk dengan Nabi lah. Tak seronoklah duduk dengan anak bini. Tu yang Nabi tegur sahabat dia. Tak nak kahwin. Tak nak buka puasa. Nak puasa tiap-tiap hari. Tak nak kahwin. Apa lagi? Tak nak buat itu, tak nak buat ini. Semua nak duduk ibadat. Nabi kata, aku kahwin. Aku Nabi orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Aku kahwin. Aku tidur pada waktu malam, aku berjaga pada waktu malam. Siang aku makan, siang aku puasa. Aku orang paling takut pada Allah. Siapa yang tak ambil jalan ni, dia bukan daripada umat aku. Tu Nabi betul. Sahabat-sahabat yang betul-betul, kalau kira hati dia nak menuju pada Allah Ta'ala. Tapi bila tak betul gitu, mu tak bagi hak kepada diri kamu. Diri kamu ada hak. Hak apa? Untuk rehat. Untuk kau lunaskan keinginan-keinginan dalam diri kau. Keinginan apa? Keinginan nak kahwin, keinginan itu, keinginan itu. Ambil sekadar untuk menjadikan dia habuan akhirat juga, walaupun dia dibuat di dunia. Tu nak ceritanya ialah dunia, walaupun kita ni duduk dengan apa? Dengan orang-orang yang boleh memberikan kepada kita perubahan jiwa ke arah baik. Tu orang-orang yang tu dikira sebagai akhirat. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang tak mengingatkan kita pada akhirat, jadi dunia semata-mata dunia. Apatah lagi duduk tu pula tinggal semayang Jumaat. Sedangkan semayang Jumaat ni saya sebut dah, dia antara perkara yang maklum minad din bid-darurah. Perkara yang semua tahu. Tanyalah orang kafir pun tahu sembahyang Jumaat ni wajib pada orang Islam. Budak-budak pun tahu sembahyang Jumaat ni wajib. Tiba-tiba dia boleh tinggal benda maklum minad din bid-darurah. Besar sangat jenayah tu. Kadang-kadang kita tengok tu yang pakai kopiah atas kepala. Tapi duduk situ tak pergi sembahyang Jumaat. Tak tahu dia musafir ke apa. Musafir pun kena tengok pula. Perbahasan ulama fiqh luah lagi itu berkenaan dengan musafir pada hari Jumaat tu. Cuma nak sebutnya ialah dunia jifatun qadirah ni, dunia yang tidak memberi manfaat pada kita lepas daripada akhirat. Maka dunia tu Nabi kata bangkai. Bila bangkai, jauhkan dirimu. Kalau kita duduk dekat pun kadang-kadang boleh tinggalkan bau pada baju kita. Baik. Yang kedua, Nabi kata, Inna Allah Ta'ala ja'ala ma yakhruju mibni Adama mathalan lid dunya. Tengok tu. Perumpamaan yang Nabi guna. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan apa yang keluar dari tubuh anak Adam tu sebagai perumpamaan dunia. Nabi tak sebut. Sebab apa? Jijik sangat. Apa yang keluar daripada anak Adam tu? Najis lah. Yang keluar daripada dua jalan kita, depan dan belakang tu, najis. Ada kau orang nak pegang walaupun apa? Walaupun najis kanak-kanak pun. Najis kanak-kanak. Tak ada rasanya orang ambil dengan tangan dia. Padahal najis kanak-kanak ni kadang-kadang minum susu je.
Yang belum umur 2 tahun. Tapi kalau kena apa? Kalau kena atas baju kita, tak ada kita ambil dengan tangan kita buang, kita dak bawa di singki tuang gitulah. Hebat dia. Rasa jijik tu duk ada juga di kita. Begitulah perumpamaan Nabi kata dunia ni. Sebagaimana mu lari daripada benda yang kotor, yang jijik tu, begitulah mu kena lari daripada dunia yang tidak memberi manfaat pada kita di akhirat lepas daripada mati. Tengok sekeliling kita, dunia mana lagi yang tak menguntungkan kita. Cabut buang, sedap kena ganti dengan benda lain. Dia tabiat manusia, dah sedap kan, ada sesuatu yang sedap. So nak ganti dengan sesuatu yang sedap tu kena benda yang sedap juga. Sedap dunia ni, dunia mana? Dunia mengampu kita ataupun dunia yang tak menguntungkan kita selepas daripada mati. Kena ganti tempat yang ada dunia yang tak menguntungkan kita tu dengan benda yang sedap juga. Apa benda yang sedap juga tu? Baru kita boleh tinggal. Supaya orang tinggal tidur lah. Nak tengok apa? Nak tengok bola. Kenapa dia boleh tinggal tidur kalau kita sedap tidur lah daripada tengok bola? Dia boleh tinggal tidur yang sedap sebab ada benda sedap lagi. Begitu. Kalau kita berasa sedap duduk dengan dunia ni, sedaplah duduk dengan 2-3 orang member kita ni. Sebab apa? Galik, buah rata. Macam-macam topik. Cerita orang ni, cerita orang tu. Cerita buruk orang ni, cerita buruk. Sedaplah dengan cerita dia. Sedaplah mengompak dengan dia. Sedaplah bercaci maki dengan dia. Sedap. Sedap tu kena ganti dengan benda lain. Yang sedap juga. Apa sedap juga? Cari. Dengar orang ngajar kau. Mula-mula pahit, memang dah ubat gitu. Mula-mula pahit, peria gitulah. Tapi orang kata ubat apa buah peria ni? Peria ni ubat apa tuan-tuan? Tuan-tuan penawar pun tak tahu juga. Buah peria orang makan kan. Walaupun pahit, makan juga. Sebab apa? Sebab nak suruh sembuh. Sakit ni, bekam ni, cocok. Cocok, faham ke cocok? Apa dia panggil? Cucuk. Orang KL panggil cucuk. Tu dia. Cucuk dengan jarum tu nak keluarkan darah. Tapi berapa ramai orang duk pergi. Kadang-kadang kena buat appointment nak pergi. Saya nak buat apa? Nak buat bekam ni. Appointment. Sebab apa? Ada queue dah. Padahal sakit dia cucuk tu. Walaupun nampak sikit ya bunyinya. Tapi nak keluarkan darah tu. Lepas tu 2-3 kad pula ataupun banyak kad pula. Sakitlah kau tu kerja tu. Tapi kenapa buat? Sebab nak suruh sehat. Gitu lah ibarat dia. Nak suruh sehat diri kita ni daripada dunia yang kotor, nak pergi kepada dunia yang akhirat, maka kena tinggal lah walaupun pahit. Si fulan, si A ni contohnya, kalau kita duduk dengan dia tak ada benda baik cakap dengan dia. Kita pun berjenis BHI juga. Kita tinggallah dia slow-slow. Bukan sebab dia jahat. Sebab jiwa kita jahat. Kena gitu. Jangan tinggal dia sebab dia jahat. Tinggal dia sebab perangai kita jahat. Suka dengar benda jahat dan suka tambah benda jahat juga. Jangan berasa, aku baik, dia jahat. Tu punah juga kita. Berasa kita jahat. Aku kalau dengar benda-benda lucah gini, duk sembang gak, sedap, aku tambah lagi ramuan dia. Daripada orang tu cerita sikit, kita tambah jadi lagi sedap, bergelak ketawa, tak sedap sejam duduk. Maka aku ni jenis ada perangai suka dengan benda-benda gitu. Mula asingkan diri kita sikit, jauhkan diri sikit dengan dia. Duduk sekejap je, makan sekejap je, minta maaf lah, doa, ada hijau, kena pergi. Padahal kita nak ajar diri kita. Mula-mula pahit. Tapi lama-lama kita akan berasalah manisnya dalam kita buat sesuatu taat pada Allah Ta'ala tu. Sebab dunia tu Nabi kata, umpama apa yang keluar daripada tubuh badan kita, najis yang kotor tu. Baik. Satu lagi. Isyak dah. Esok tak kerja tuan-tuan ni, pencing ni. Sikit lagi. Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yada'u ahadukum isbi'ihi fil yammi fayanzura bima yarji. Kau datu lah dunia. Tengok Nabi sebut. Dunia ni jika dibandingkan dengan akhirat, tak lain seperti salah seorang dari kalian
meletakkan satu jarinya ke dalam sungai. Ulama riwayat hadis ni dia tunjuk dengan jari telunjuk. Dia buh dah dalam air, dia tunjuk dengan jari telunjuk dia. Ni tengok, apa yang ada di tangan aku ni. Ni ya dunia. Akhirat tu laut, mu tengok laut. Tu akhirat. Bahkan ulama yang menghuraikan hadis ni. Bahkan ulama kata Nabi sebut dunia ni umpama air yang ada di jari. Lepas tu akhirat ni lautan. Tu hanya untuk mentakribkan, untuk mendekatkan akal fikiran kita faham dunia dan akhirat je. Kalau nak kira akhirat jauh lebih daripada laut lagi, sebab apa? Sebab laut ada muntahahu. Laut ni ada hujung juga. Kok mana pun laut dia ada hujung dia. Akhirat ni tak ada hujung. Mana hujung akhirat? Tak ada hujung. Khalidina fiha abada. Kekal dalam tu. Mana hujung nikmat kepada akhirat? Tak ada. Duduk dalam nikmat, semakin nikmat. Sari semakin nikmat. Tu yang kita akan lalu. Lepas daripada mati, kalau lepas daripada mati tu nikmat, di pada mahsyar nanti nikmat. Minum di Kausar nikmat. Masuk dalam syurga nikmat. Hari pertama, hari kedua. Tak ada lah hari pertama, hari keduanya sebab tak ada siang malam dah. Cuma nak sebutnya, kalau umpama dunia, hari pertama nikmat, hari kedua makin nikmat, hari ketiga, keempat, seterusnya berganda-ganda nikmat. Sebab apa tu nikmat yang banyak sangat? Tak pelik lah, sebab Allah Ta'ala bernama Al-Wahhab. Dia sangat memberi. Dia Ar-Razzaq, dia sangat memberi. Itu tak pelik lah. Kalau hari ni nikmat hebat dah, esok lebih hebat lagi. Sebab dia Al-Ghani. Dia maha kaya, kaya dia Wahhab pula. Memberi, sangat-sangat suka memberi. Razzaq, sangat-sangat suka memberi. Kita duduk dengan ayah kita, kaya dah ayah kita. Tapi tak rasa kekayaan dia tu, kecuali lepas daripada dia mati. Baru boleh duit dia. Kalau tidak boleh RM50 seminggu. Bawa lagi sekolah RM10 satu hari contohnya. Tapi lepas daripada mati, banyak duit orang tua ni rupanya. Barulah kita tahu, dapat tu bayar muka apa? Gitu. Duit dapat daripada simpanan ayah kita buat beli iPhone 15. Kan tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu ni, budak-budak muda ni tahu kan? iPhone 15 warna cantik, warna pink ke apa tuan-tuan? Cantik. Tengok tu menitik Ailiu. Budak-budak lah kita orang tua ni jangan nak menitik Ailiu benda-benda gitulah. Tengok amal ibadat biar boleh menitik Ailiu, teliu sungguh. Tengok orang pergi masjid, teliunya. Tengok orang ngaji, teliu. Tengok orang jadi orang alim reti agama, teliu. Biar gitulah kitanya. Jangan duk teliu dengan iPhone, duk teliu dengan apa? Kereta-kereta model baru lah kita. Sebab apa? Tak ada nak pergi ke mana dah kita. Nak pergi mana lagi? Tunggu masa dah nak naik keranda. Tu dah kita. Supaya yang ngajar ni pun tua dah juga. Cuma nak sebutnya gitulah. Perumpamaan Nabi sebut akhirat ni sebenarnya tak ada hujung. Cuma Nabi sebut banding dengan laut tu nak bagi tahu pada kita, kita duduk depan laut tu pun nampak tak ada hujung. Luah sangat dah nak banding dengan air yang ada di jari kita. Sikit sangat je apa yang kita dapat ni. Walaupun kita berasa banyaknya aku dapat daripada dunia ni. Tu yang nilaian dia seumpama setitik air yang ada di jari kita. Tak payah laut lah, buh dalam besing je. Bubuh air penuh dalam besing, celuk jari kita akak. Bandingkan air yang ada di jari dengan air yang ada di besing. Banyak air yang ada di besing. Tu akhirat. Lepas tu sangat-sangat rugilah kita pakat duk berebut yang setitik ni. Yang duk berebut tu. Yang duk ni, duk apa, siapa tinggal hukum halal haram tu. Duk ambil rasuah situ, duk kejar situ, sini dan sebagainya, benda haram tu. Ni yang setitik ni. Orang cerdik ni tak buat lah. Tu kata orang cerdik dia kejayan tu. Yang banyak tu. Nak buat apa yang ni? Haram pula lagi. Kita ambil yang sana tu. Tak ada dah halal haram. Ambil lah, nak ambil sebanyak mana? Tak ada halal haram. Dah di akhirat. Mana ada taklif lagi? Tak ada dah. Nak ambil sebanyak mana? Ambil lah. Mau nak rasa sebanyak mana? Nak duduk dalam nikmat macam mana? Impikan dia ada di depan kamu. Tu dalam syurga. Cuma payahlah ilmu ni nak suruh meresap di jiwa. Tapi payah tak payah pun itulah benda yang kita kena ajar.
Biar ada dalam jiwa kita. Baik. Mana tadi? Jadi dunia ni dia kata jika dibandingkan dengan akhirat tak lain seperti salah seorang dari kalian meletakkan satu jarinya ke dalam sungai. Dia terjemah sungai. Al-yam, kemudian ia melihat seberapa banyak air yang melekat di jarinya. Itulah perumpamaan dunia dan juga akhirat. Jadi orang yang mengaji tasawuf kena ikhtiar cari jalan. Biar tercabut dunia yang tak menguntungkan akhirat kita ni. Cari biar dunia yang ada di kita ni yang menguntungkan akhirat lepas daripada mati kita. Pada tu dulu malam ni. Sambung akan datang masih lagi dalam bab dunia, panjang sikit sebab dunia ni bahaya kalau kita tak pandai pilih. Masih dengan hadis-hadis Nabi akan datang la yawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamah annahu ma utiya minad dunya kana qutan. Qadatu ya dia nak kalau dia tahu dunia ni macam mana. Allahu a'lam wa ilmuhul atam.